Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke kelas pendidikan Islam Ustaz Zainal. Yang pertamanya, marilah kita memulakan kelas pendidikan Islam ini dengan membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kelas kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari salah satu ibadah di bulan Ramadan. Bila sebut bulan Ramadan, apakah yang teringat di dalam kepala atau minda kamu? Yang akan teringat di dalam minda kamu ialah mulut. Bila sebut mulut, tak boleh makan, kerongkong, dahaga, perut, teringat perut lapar, usus kecil dan usus besar. Orang tu memang susah nak berak. Sebab apa? Sebab nak macam berak, tak maaf. Buang air besar. Sebab apa? Kurang apa? Apa yang kita tak boleh buat bulan puasa? Apa yang kita tak boleh buat dalam bulan Ramadan ni? Apa ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan ni? Iaitu ibadah puasa. Bila sebut ibadah puasa, apa sistem yang Ustaz bulat-bulat tadi, semua itu berada kaitan dengan sistem pencernaan manusia. Maknanya sistem organ dalam perut manusia, sistem pemakanan manusia. Okey. Mari kita baca sedikit, kita berkenalan dengan sistem pencernaan manusia dan apa kebaikannya. Apabila sistem pencernaan ni, apa kebaikannya sistem pencernaan manusia ni apabila kita ini berpuasa. Okey, kita nak semua dengar betul-betul. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga ke usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan, antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, penyerapan zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Hempedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Ketika kita berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyahtoksidan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Inilah yang dikatakan kebaikannya berpuasa. Bila kita cukup berpuasa, kita dapat merehatkan tubuh badan kita, perut kita dari proses pencernaan ni. Kita dapat berehat sebagaimana kita manusia juga. Bila kita bekerja, kita dah seminggu ada 7 hari. Dalam 7 hari mesti ada 1 hari yang kita akan bercuti. Nama kita panggil dia hari Minggu, kita cuti. Begitu juga dengan perut. Setahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan tu
ada satu bulan yang Allah tetapkan untuk semua orang berehat daripada makan, tapi bukan berehat terus, di antara terbit fajar hingga terbenam matahari sahaja, iaitu dinamakan dengan bulan apa tu? Bulan Ramadan. Murid-murid, mari kita membaca pengertian puasa. Pengertian puasa. Apa itu pengertian puasa? Pengertian puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari, berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ustaz ulang lagi sekali, dengar baik-baik. Pengertian puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari, berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu dia maknanya. Daripada tak je lepas ni tu, subuh dah masuk waktu subuh, kita dah tak boleh dah berpuasa, tidak boleh dah makan, kena tahan puasa. Atau masuk imsak tu dah boleh kena tahan puasa sampai dengar azan maghrib, terbenam matahari dengan azan maghrib tu dah masuk waktu maghrib, kita baru boleh makan. Dan perkara-perkara yang membatalkan puasa nanti kita akan belajar, dan syarat-syarat tentu nanti pun kita akan belajar. Apa hukumnya? Hukum kepada orang Islam. Kita tahu bahawa puasa ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Bila sebut dia adalah salah satu daripada rukun Islam, maka hukum bagi orang yang berpuasa ialah apa? Waw, alif, jim, ba. Wajib. Waw, alif, jim, ba. Wajib kepada orang yang cukup syarat. Apa syarat-syaratnya? Nanti kita akan belajar selepas ini. Sebelum kita mengetahui syarat-syarat bagi orang yang wajib berpuasa, kita baca dulu dalil yang mewajibkan, bukti dia, dalil nakli yang mewajibkan kita berpuasa. Maknanya bukti daripada Al-Quran yang mengatakan orang Islam wajib berpuasa. Okey. Yang pertama, kita nak kamu dengar, sama-sama dengar, kalau boleh ikut. Ikut ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, sadaqallahul azim. Ustaz ulang lagi sekali, kamu ikut lagi sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Nanti kalau ada soalan tanya, surah apa ya? Surah apa? Apakah surah yang mewajibkan kita puasa? Surah Al-Baqarah ayat 183. Apa maksudnya? Okey, ini maksud dia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam,
kamu diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Itu dia maksud dia. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Makna orang yang berpuasa ini ialah ia nak membentuk takwa dia, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang kita nak tengok yang dikatakan syarat-syarat wajib berpuasa. Siapakah orang-orang ataupun makhluk-makhluk Allah yang diwajibkan berpuasa? Yang pertama diwajibkan berpuasa ialah orang Islam. Kalau bukan Islam tak wajib berpuasa. Orang Cina boleh tak berpuasa? Wajib tak berpuasa? Wajib kalau dia beragama Islam. Kalau bukan beragama Islam, tidak wajib. Kalau dia menyembah patung, tidak wajib. Kalau dia beragama Hindu, tidak wajib. Yang kedua, syarat wajib berpuasa ialah orang yang berakal. Kalau gila, macam mana nak puasa dah gila? Diri sendiri tak terurus, macam mana nak berpuasa? Kalau tunjuk duit pun dia tak kenal duit. Kalau ambil api bakarnya aja kan. Okey. Yang ketiga, syarat wajib puasa ialah balik. Bukan balik. Betul pulang, balik tu yang satu lagi balik. B-A-L-I-K. Ini balik. Iaitu dengan maksud cukup umur, dah kena dah kena duit RM10, RM5, dah tahu benda baik, benda buruk, dah tahu dosa pahala, wajib atas dia berpuasa. Yang terakhir syarat wajib berpuasa ialah mampu berpuasa. Kalaulah kamu uzur sakit, tak wajib ke atas kamu berpuasa, tapi dengan syarat ada surat yang mengatakan bahawa kamu tak wajib puasa. Orang nampak kamu tak wajib puasa, jangan buat-buat sakit tak mau berpuasa. Itu berdosa besar dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 syarat-syarat wajib puasa yang kamu kena tahu. Kamu ada 4 benda ni cukup pada kamu, wajib ke atas kamu berpuasa. Seterusnya, syarat sah puasa. Wajib dah puasa ni, tapi nak menentukan kita sah atau tak sah puasa kita, inilah dia punya ni ya. Yang pertama, syarat sah puasa mestilah Islam. Kalau bukan Islam, tak wajib, tak sah puasa dia. Macam Ustaz cakap tadilah, orang Cina boleh puasa. Ada orang Cina yang berpuasa sama-sama dengan ni, dia nak merasai macam mana dia seronok tengok orang Islam duduk sama-sama orang Islam berpuasa, berbuka bersama-sama orang berpuasa. Tapi dia tak dapat apa-apa, dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Dia tak macam orang Islam. Orang Islam bila berpuasa, puasa dia sah pula tu, cukup syarat sah dia, lepas tu dapat pahala. Tapi orang Cina, dia dapat lapar dan dahaga saja. Kedua ialah mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya, syarat sah puasa yang kedua ialah mumayyiz, maksudnya cukup umur. Macam orang berakal ke tadi, orang berakal, orang balik tadi, hukum wajib puasa. Yang ketiga, berakal. Berakal, bukan gila. Akal ni fikiran dia waras. Kalau tak waras, itu bukannya, itu tak sah puasa. Dan yang terakhir, benda ini hanya ada pada wanita, iaitu suci daripada darah, daripada haid, nifas dan wiladah.
Darah-darah kotor, darah haid, darah kotor, darah nifas, darah kotor, dan darah wiladah pun darah kotor. Ini hanya pada orang perempuan. Sebab itu kita tengok orang perempuan tak cukup. Kalau dah cukup dah balik, sampai masa dia tak boleh puasa penuh. Jadi jangan heranlah kalau tengok ada orang perempuan makan bulan puasa. Tapi yang kita heran, kalau orang perempuan tu tak ada apa-apa pun, tapi tak puasa. Itu antara dia dengan Allah. Kita tak tahu. Kalau dia nak nipu, dia buat dua dosa. Dosa pertama tak berpuasa, dosa kedua menipu. Okey. Jadi bila kita dah tahu syarat wajib, kita tahu syarat sah puasa, kita kena tahu apa perkara-perkara sunat dalam bulan puasa yang boleh kita lakukan, apa perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Tetapi semua itu kita tak belajar pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah taala. Tetapi sebelum itu, kamu ada tugasan. Tugasan kamu ialah kamu diminta membuat peta buih berganda seperti gambar rajah ini. Yang tak tunjuk ni adalah peta buih berganda. Okey, Ustaz akan terangkan sikit macam mana nak buat, nanti kamu tak tahu. Kamu kena buat peta buih berganda ini berkaitan perbandingan di antara persamaan dan perbezaan. Apa persamaan syarat sah puasa dengan apa persamaan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa, dan apa perbezaan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Okey. Dekat tajuk 1 ni, kamu tulis syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Dekat tajuk 2 ni, yang petok ni, kamu tulis syarat wajib puasa. Dekat bulatan tengah ni, Allah. Sekejap. Sekejap ya. Padam jap. Tengah nilai. Dekat bulatan tengah ni, Allah mak. Bulatan tengah tu, yang tak garis tu, itu adalah persamaan. Ada 3 tadi. Persamaan syarat wajib puasa dengan syarat sah puasa. Pertama Islam, kedua balik ataupun memayis. Dua-dua ni sama. Balik memayis sama, cuma sebutan dia berbeza. Yang ketiga berakal. Ustaz siap bagi jawapan tu, tinggal kamu nak buat je. Dan yang tepi ni, yang kiri kanan ni, ini sekejap Ustaz. Ustaz ni, yang ini dengan yang ini adalah perbezaan dia. Ada satu je perbezaan. Di sini ada satu, di sini satu, di sini satu. Di sini syarat sah puasa dia, apa perbezaan dia yang tak ada pada syarat wajib? Syarat wajib tadi cukup apa? Yang bermampu. Syarat wajib ni mampu. Yang syarat sah tadi darah haid, darah nifas, darah wiladah. 3 tu. Okey, itu satu tugasan kamu, iaitu membina peta buih. Lepas tu tangkap gambar, post WhatsApp kepada Ustaz personal. Nanti Ustaz akan bagi satu Google Form pula. Dalam Google Form tu ada soalan, kena jawab soalan di dalam Google Form tu. Ada juga latihan selain daripada tugasan kamu membuat peta buih berganda ni. Kamu kena tulis arahan kamu. Nanti kamu akan ikut arahan. Ustaz akan tulis arahan. Apa arahan dalam itu tu kamu kena ikut. Tapi ini salah satu tugas kamu ialah buat peta buih berganda. Murid-murid dengarlah arahan. Kalau sekarang ni kamu susah, kamu tak boleh, tak faham arahan, macam mana kamu nak jawab periksa? Periksa esok kena baca arahan dulu baru jawab soalan. Okey, Ustaz rasa setakat itu saja. Selamat menjawab. Selamat, semoga kamu faham apa yang Ustaz ajar pada hari ini, dan selamat menjawab latihan yang Ustaz berikan. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.